Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, hari ini kita masih lagi di bawah tajuk bahan. Kalau pada minggu-minggu yang lalu kita dah melihat sumber bahan. Okey, hari ini kita nak lihat tentang sifat-sifat bahan. Jadi bahan dalam kehidupan seharian kita mempunyai pelbagai sifat, dan hari ini sifat yang kita nak kaji ialah sama ada bahan itu merupakan bahan konduktor ataupun penebat elektrik. Okey, jadi di bawah tajuk ini ada 6 objektif yang kita cuba nak capai. Okey, nampak macam banyak tapi sebenarnya tidaklah susah sangat. Okey, yang pertama menyatakan apakah maksud bahan konduktor elektrik. Okey. Yang kedua menyatakan maksud penebat elektrik. Yang ketiga menyatakan 3 contoh konduktor elektrik. Yang keempat menyatakan 3 contoh penebat elektrik. Yang kelima mengelaskan bahan kepada konduktor dan penebat elektrik. Dan yang keenam menyatakan kegunaan konduktor dan penebat elektrik. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita pergi kepada objektif pelajaran kita. Yang pertama, kita ada dua bahan. Okey, bahannya nanti kita tengok sekejap lagi. Okey, bahan X dan juga bahan Y. Okey, ini adalah bahan X. Okey, bila bahan X ni, okey, biasanya litar elektrik dia adalah 1 litar wire, dia terus pergi pada mentol. Tapi sekarang ni litar ni kita putuskan di tengah-tengah ni, tetapi kita ganti dengan bahan X. Dan bila kita letakkan wire antara kedua-dua bahan ni, okey, kita dapati mentol menyala. Okay, kenapa mentol menyala? Kerana arus elektrik walaupun dia dah terputus, tapi dia masih boleh melalui bahan X ni dan kemudian melalui pada wire ni dan akhirnya sampai kepada mentol, kemudian kembali semula kepada sel kering dan menyebabkan mentol ni menerima tenaga elektrik dan menyebabkan ia boleh menyala. Jadi daripada penyiasatan ni kita dapati bahawa okey, bahan X ini ia membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Kita tengok pula yang kedua, bahan Y. Bahan Y pula, kalau kita tengok kat sini, okey, kita gantikan wire tu kita putuskan dan kita letakkan bahan Y sebagai pengganti, kita dapati mentol kita tak boleh menyala pun. Kerana apa? Okey. Berlawanan dengan bahan X tadi, arus elektrik tidak boleh mengalir melalui bahan Y ni. Tak kisahlah bahan Y ni apa kan. Jadi dia tak boleh sampai kepada mentol dan mentol tidak boleh menerima tenaga elektrik, ia tidak boleh menyala. Jadi itu perbezaan antara bahan X dan bahan Y. Okey, jadi dah nampak kan? Okey, jadi kita pergi pada objektif kita yang pertama. Okey. Bahan X boleh menyalakan mentol kerana ia adalah konduktor. Oh, jadi konduktor ni, bahan X ni, okey, bila kita sambung pada wire, arus elektrik boleh mengalir. Jadi daripada sini kita boleh katakan konduktor ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, jadi dia boleh mengalir. Jadi bahan ni membenarkan arus elektrik mengalir. Manakala bahan Y yang ni tidak boleh menyalakan mentol kerana ia adalah penebat. Okey. Jadi apa dia penebat? Penebat ialah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Jadi ada beza kan? Okey, bahan X konduktor membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Bahan Y tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Jadi itu dia. Objektif kita yang pertama dan kedua kita dah boleh capai. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Kita nak nyatakan beberapa lagi contoh konduktor dan penebat elektrik. Jadi kat sini kita ada 8 objek. Okey, klip kertas, batang aiskrim, sudu logam, sapu tangan, straw, duit shilling, kaca dan juga getah pemadam. Kita akan uji objek-objek ni macam mana kita uji kedua-dua bahan tadi. Okey, kita lihat sekarang. Okey, kita buat jadual lah. Okey, klip kertas ni dia konduktor ke penebat? Kalau dia konduktor, kita akan tanda pada bahagian konduktor. Okey, kita tengok klip kertas. Okey, kita tengok kat sini. Klip kertas bila kita sambung, oh dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, mentol kita boleh menyala. Bermaksud klip kertas adalah konduktor.
Okey, batang aiskrim pula. Kita tengok batang aiskrim. Boleh tak batang aiskrim? Oh, tak boleh lah. Jadi batang aiskrim ni dia adalah penebat, kan? Okey. Okey, kita tengok sudu logam pula. Sudu logam. Dia boleh mengalihkan arus elektrik. Mentol kita boleh menyala. Jadi, sudu logam adalah okey, pandai. Konduktor. Okey. Kemudian sapu tangan. Okey, boleh tak? Oh, tak boleh. Jadi, sapu tangan adalah penebat, kan? Okey, kita tengok straw pula. Boleh ke tak boleh? Oh, tak boleh, kan? Okey, jadi straw adalah penebat. Duit shilling. Okey, boleh menyalakan mentol. Maksud duit shilling adalah konduktor. Kaca? Okey, tak boleh nampaknya, kan? Okey, kaca adalah penebat. Dan terakhir sekali, getah pemadam. Okey. Okey, jadi getah pemadam pun adalah penebat. Okey, jadi inilah dia 8 objek kita uji. Kita dapati 3 daripadanya konduktor, manakala 5 daripadanya adalah penebat. Tapi soalan cikgu nak tanya, kenapa kelip kertas, sudu logam dan duit shilling ni adalah konduktor? Walaupun dia objek yang berbeza, tapi ada persamaan dia. Apa persamaan dia? Okey, siapa dapat jawab dia memang pandai lah. Okey, persamaan dia ialah ini persamaan dia. Okey, persamaan dia adalah ketiga-tiga ni diperbuat daripada logam. Tahu tak logam tu apa? Logam tu contohnya macam besi, timah, aluminium, tembaga, di mana benda-benda yang kita boleh kemikkan dia ataupun kita boleh bengkokkan dia. Okey, emas pun logam juga. Okey, perak pun logam, gangsa pun logam, tembaga pun logam, besi pun logam. Okey. Jadi ini tiga-tiga ni diperbuat daripada logam, tapi bukan emas lah. Diperbuat daripada campuran logam, beberapa logam. Okey. Kalau besi saja dia boleh berkarat, tapi sudu tak karat, duit shilling tak karat, kelip kertas boleh berkarat, kan? Okey, jadi itulah sebabnya. Okey, jadi daripada 8 tadi tu yang kita dah uji dan kita kenal pasti, sekarang kita nak kumpulkan dia, kelaskan dia. Okey. Macam tadi juga, tapi dalam bentuk rajah ni. Okey, di mana bahan ataupun objek kita nak pisahkan dia kepada kumpulan konduktor dan penebat. Okey, jadi sama-sama kita kelaskan dia. Kelip kertas adalah konduktor. Batang aiskrim penebat. Sudu logam konduktor. Sapu tangan penebat. Straw konduktor. Straw penebat. Konduktor lah pula. Okey, duit shilling. Duit shilling konduktor, kan? Okey, kaca penebat dan getah pemadam pun penebat juga. Okey, jadi kita sebenarnya dah sampai objektif yang kelima, mengelaskan bahan kepada konduktor dan penebat elektrik. Okey. Kemudian kita tengok yang terakhir sekali. Apa kegunaan dia? Sebenarnya konduktor dan penebat ni ada guna dia. Okey, dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, wayar yang kita guna tadi tu. Okey, untuk mengalirkan arus elektrik, bahagian dalam wayar dia mestilah konduktor. Terdiri daripada dawai-dawai tembaga. Di luar, kalau wayar yang besar kita gunakan untuk TV, peti ais ke cerik, dia mestilah penebat supaya kita tak nak kita terpegang ataupun tersentuh arus elektrik. Jadi bahagian luar mesti disalut dengan penebat. Wayar kan panjang, kadang-kadang kita terpijak, tersepak, terpegang. Jadi di luar tu mesti penebat nak mengelakkan kita daripada terkena kejutan elektrik, kan? Okey. Dan kalau kita tengok lagi, pada palam 3 pin ataupun kat rumah kita panggil plug. Okey, plug ni, kat sini ni pin ni ada 3 ni, dia mesti konduktor untuk memberikan arus mengalir daripada punca bekalan sampailah kepada kepala plug ni. Kemudian masuk ke dalam wayar dan sampai kepada peralatan elektrik, kira cerik ke televisyen ke apa benda. Jadi dia mesti konduktor. Tetapi di bahagian luar ni yang kita boleh cabut, kita kena pegang dia nak cabut, kan? Dia adalah mestilah penebat nak mengelakkan kita daripada terkena
kejutan elektrik. Jadi kedua-dua alat ni, alat pula, bahan ni, walaupun dia berbeza sifat dia, tetapi ada kegunaan masing-masing. Jadi cikgu harap kamu dah dapat capai ke 6 objektif daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.